dalam menghadapi nikmat. Ya, manusia dalam menghadapi nikmat. Jadinya kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah ni pun dah sebut, ya, dua nikmat yang mana manusia selalu lupa. Ya, selalu dia lupa, ataupun memang dia buat lupa tadi, lupalah, tak kisahlah. Ya, dua nikmat ni lah. Waktu nikmat itu apa ni? Yang pertama, nikmat sihat. Ya, waktu sihat berpeluang dia nak mari surau, mari majlis ilmu pun semua dah tak ingat. Bila dia ingat, waktu dah terbaring dah. Terbaring pun bukan terbaring bisya-bisya punya. Terbaring dah tak boleh bangun dah. Dah tak boleh mari dah. Itu jam baru dia ingat. Ya Allah, kalau aku dapat datang, ya Allah. Memang terbaring yang tak boleh, orang kata apa, kalau paralyzed ke, lumpuh ke, kena angin hamas contoh macam tu, memang dah tak boleh mari dah. Itu jam baru dia ingat. Selagi dia boleh jalan, tak ingat balik. Ya? Lagi mana dia rasa sihatnya itu, dia boleh berjalan lagi, boleh apa lagi tak, macam tu. Ya? Dia akan kenal tu. Bila dah hilang nikmat, baru dia fikir. Yang keduanya nikmat umur. Ya? Nikmat umur. Bila dia akan rasa hidupnya bukan tak guna lah. Dia kata hidup dia ni, ya Allah, macam aku punya panjang umur macam ni, apalah aku buatnya. Ya? Bila dia dah makin menghampiri kematian. Ya? Kematian itu bukan dikira muda tu kan. Tapi biasanya orang tua-tua macam tu lah. Ya, kalau ikut ghalibnya kebiasaannya yang tua-tua lah, umur 70, 80 kan, dah macam dia. Waktu tu pun dia nak buat apa semua pun, keinginan tu ada, tapi daya dah tak ada. Ya, daya dah tak ada. Nak start motor pun tak boleh dah. Kalau boleh bawa pun tak boleh naik imbang lagi dah. Anak tak boleh bawa dah, bapak yang bawa pak. Kan? Takkan bawa motor roda 3 datang ke ni pula. Bawa motor roda 3 pula, nak turun motor siapa nak angkat? Itu jam. Baru dia akan kenal balik, apalah yang aku buat sepanjang aku hidup ni, ya Allah. Ya? Dua nikmat. Itulah manusia. Ya? Kita tak kata kita bagus pun. Cuma kita minta, ya Allah, kekalkan kita dalam kebaikan, sudah. Kan? Bukan nak kata nak terus jadi bagus-bagus. Tak. Kita pun bukan bagus sangat pun. Tapi ni kurang-kurang kita ni duduk dalam suasana yang baik. Kita duduk, kita jadi orang yang baik. Okey lah tu. Kan? Boleh jaga semayang, boleh hadir kuliah-kuliah, kan? Boleh tadah-tadah telinga lah. Walaupun berdesing kadang-kadang kan. Tahan je lah. Kan? Tapi benda-benda ni orang kata apa, paling kurang kita duduk dalam suasana sebegini kan. InsyaAllah selamat. Dan kalau dua golongan yang tadi tu, ya, Allah kesian tengok. Dan dua-dua ni punca dia apa tuan? Kedua-dua golongan ini punca dia jahil. Tu ya. Dia tak nak langsung tahu pasal agama, pada dia agama ni untuk orang baik-baik. Aku ni bukan baik sangat pun. Jadi tak payahlah nak ni sangat lah. Tak payah nak acah-acah baik. Ni untuk orang baik-baik ni lah. Orang baik boleh lah. Aku tak nak. Dia fikir macam tu. Dia fikir rahmat Allah tu untuk orang macam ni yang rajin ke surau, rajin belajar ilmu. Pada dia tak ada rahmat. Bukan. Allah ni sayang semua hamba dia. Tapi hamba dia yang selalu melupakan dia. Kan? Allah, kita ya. Kan? Selalu melupakan Allah. Allah tak lupa pada kita. Tapi bila kita buat lupa pada Allah, lupa tak tahu ya. Kan? Macam tu lebih kurang lah. Ya. Ibarat contoh macam kalau seorang guru pula, kalau macam saya lah, pendidik ni kan. Kita kenal je anak murid kita. Kan? Dekat-dekat 20 tahun dah mengajar ni, kenal je. Walaupun duduk Kuala Lumpur, jumpa anak murid, insyaAllah kenal lagi. Cuma nama tak ingat lah. Nama tak apa nak ingat. Tapi kalau jumpa dekat muka engkau ni, boleh cerita balik lah. Engkau Pak Surah tu memang selalu kena debit dengan ustaz ni. Kan? Memang. Terutama budak yang nakal-nakal memang confirm ingat lah. Kan? Selalu kena kan. Tapi itu kata tak. Inilah manusia dah. Seperti mana kata pengarang ini dalam hikmah yang ke-292. An-nasu fi wurudil minani ala salasati aqsam. Farihun bil minani la min haitsu muhdiha wa munshi'aha walakin bi wujudi muta'atihi fiha. Fahadha min al-ghafilin. Yasduqu alaihi qawluhu ta'ala
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah wa farihun bil minani min haitsu annahu syahidaha minhu mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha yasduqu alaihi qawluhu ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa farihun billahi ma syaghalahu minal minani zahiru muta'atiha wala batinun min minnatiha bal syaghalahu an-nazaru ila Allahi amma siwahu wal jam'u alaihi fala yashhadu illa iyyahu yasduqu alaihi qawluhu ta'ala qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Artinya manusia di dalam menghadapi nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada 3. Yang pertama, gembira dengan nikmat itu, ya, bukan kerana yang memberikannya, tetapi semata-mata kerana kelazatan dan kepuasan hawa nafsu dari nikmat itu, maka ini orang yang lalai ghafil. Ya, tu ada kitab, ya, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, makanya orang yang gembira dengan nikmat kerana semata-mata nafsunya itu, ya, makanya inilah orang yang lalai. Orang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila mereka telah puas gembira dengan apa yang diberikan itu, kami tangkap mereka dengan tiba-tiba, kami seksa mereka dengan tiba-tiba. Dan orang yang mana gembira dengan nikmat sihat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat kuasa, nikmat apa semua ni semata-mata kerana nafsunya, maka seperti mana janji Allah, mereka ni akan ditangkap secara tiba-tiba dah, tengah-tengah seronok ngap, iaitu kematian yang mengejut, ya. Dengan tiba-tiba tak tahu, Allah tarik terus nikmat balik, hartanya sebagainya. Contoh macam tsunami dah, sekejap je datang, pung, sampai hari ni orang teringat lagi dah, bagi orang yang hidup pada zaman tu lah, 2004 kan. Jadinya teringat-ingat lagi benda tu. Yang keduanya, orang yang gembira dengan nikmat kerana ia merasa bahawa itu kurnia yang diberikan Allah kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, katakanlah, kerana merasa mendapat kurnia dan rahmat Allah, maka dengan sebab itulah mereka sepatutnya gembira. Dan demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang mana orang yang begini pula, dia dapat nikmat, dia tahu bahawasanya nikmat ni Allah Ta'ala yang bagi, kan? Memang dia tahu tak? Dan dia tahu bila Allah Ta'ala bagi ni, ya, semua nikmat Allah Ta'ala bagi, tapi dia baru tahu bahawasanya nikmat harta, nikmat kuasa, nikmat sihat, semua ni pinjaman Allah lagi pinjam, dan Allah nak tengok bagaimana engkau menguruskannya, kan? Diri kita sendiri. Sebab tu kenapa di akhirat akan ditanya pada kita tentang apa? Umur kita, ya, apa kita buat dengan anggota badan kita, harta kita, semua akan diaudit balik, akan ditanya satu-satu, ya. Apa kita buat? Sebab apa? Sebab ini barang pinjam. Semua pinjam, bukan hak milik mutlak kita, kan? Yang menjadi hak milik mutlak kita ialah pelaburan kita, saham kita untuk akhirat, iaitu kita laburkan duit kita untuk akhirat dengan cara bersedekah, dengan cara kita berzakat, kan? Ini ada nilai nanti, dan juga ibadat-ibadat kita nanti tak, kan? Pahala-pahala tu nanti. Cara matematiknya begitulah. Nak masuk syurga Allah, orang yang jaga ibadah,
Ya, orang yang istiqamah dalam ibadah, orang yang membelanjakan hartanya untuk agama kan. InsyaAllah orang-orang ni selamatlah kan. Sebab mereka ini orang yang berjaya meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang reti bersyukur. Ya, bersyukur itu ialah kita gunakan nikmat yang diberikan sebaik mungkin. Nikmat umur tak, nikmat sihat, gunakan kesihatan kita ni, tubuh badan kita untuk benda-benda yang baik. Yang ketiganya, orang yang hanya gembira dengan Allah, tidak terpengaruh dengan kelazatan lahirnya nikmat dan tidak kerana kurnia Allah, sebab ia sibuk memperhatikan Allah sehingga terhibur dari segala lainnya, maka tidak ada yang terlihat padanya kecuali Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, katakanlah hanya Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan yang berkecimpung, main-main. Golongan tiga ni makam yang tinggi lah. Sebab nikmat bukan maksud dia buang dunia tu. Bukan maksud dia tak payah kerja tak. Dia macam biasa je, tak ada masalah pun. Cuma nikmat yang Allah Ta'ala bagi dia menafaatkan. Nikmat masa dia menafaatkan dengan menimba ilmu kan. Nikmat kesihatan tubuh badan datang dengan sibukkan diri dengan datang ke surau, datang ke masjid Pada dia benda nikmat ni Allah kata dah, itu kerja Allah. Rezeki itu kerja Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala bagi. Dia belanjakan, tak salah. Dia tidak memikir pun pasal apa tak. Yang penting aku rasa dapat beribadah pun cukup seronok lah. Masa nikmat dan tak. Dia tahu dan diri dia macam tu. Bukan dia tolak harta, bukan dia berubah hidup dia tak. Tak kisah siapa pun. Walaupun kereta mewah bersusun kat rumah pun, tapi dia tahu menafaatkan nikmat Allah ni dia seronok. Ya, dia tak hirau dengan nikmat dia. Ya, Abdul Rahman bin Auf lagi dia sedekah, lagi Allah tambah dia. Sampai hari ni harta dia ada kan. Uthman bin Affan kan. Itu contoh-contoh sahabat yang kaya-kaya kan. Ramai lagi lah yang lain. Maksudnya ada je orang kaya-kaya yang baik-baik, bagus-bagus. Bukan tak ada tak. Cumanya kita beritahu yang itu je lah. Dia tak ada, benda tu tidak berkesan pada dia pun, harta ni. Asyibli berkata, syukur itu jalan melihat pada yang memberi, bukan melihat nikmat pemberian. Itulah syukur. Ya, kita dapat nikmat. Pagi-pagi kita bangun tidur, apa ramai antara kita yang bila bangun pagi kita baca doa bangun tidur kan. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bangun tidur dapat seduh udara lagi tak. Ya, dapat tengok lagi wajah anak-anak ke wajah isteri kita, wajah mak kita dapat tengok lagi kan. Bangun pagi-pagi tak. Ya, nikmat tu Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita tak. Syukur. Nikmat apa yang tengok pada siapa yang bagi, Allah Ta'ala bagi, kita bersyukur atas nikmat itu. Ya. Sebab tu kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Puji pada Allah sebab Allah Ta'ala bagi kita hidup. Kan? Sama juga dengan nikmat rezeki, alhamdulillah at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makanan dan juga minuman pada kami. Syukur. Tengok pada siapa itu, pada Allah Subhanahu Taala. Kenalah tu. Abdul Aziz Al-Mahdawi berkata, siapa yang tidak melihat pemberi nikmat di dalam nikmat itu, maka nikmat itu hanya berupa istidraj, dilulu dan berubah menjadi bala. Ya, nikmat yang dia dapat dia tengok pada Allah. Dia kata aku dapat nikmat ni sebab aku usaha. Ya, daripada dulu lagi, pada gerai kecil aku buka, sekarang aku dah buka restoran, dah ada 7 cawangan. Usaha aku lah. Dia kata dia. Ya, sebab dia dah berjaya. Dia tak tengok pada Allah yang beri. Sebab tu tuan-tuan, dalam apa benda kita dapat pun puji Allah dulu lah. Haza min fadli rabbi. Ini semua anugerah daripada Tuhan aku lah. Sama ada Allah Ta'ala tengok kita ni bersyukur atau kita kufur, itu je. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, nak tengok kita kufur ke dan tengok kita bersyukur. Jadi jangan rasa seronok sangat. Jangan sebut kita tidak, kita tak ada apa-apa. Ya, Allah Ta'ala semua yang Allah Ta'ala bagi tu. Kita hanya menjalankan sahaja.
Boleh sahaja Allah Ta'ala nak bagi kekayaan, kenikmat kepada orang lain. Boleh saja. Tapi Allah pilih kita. Kenapa? Ada sebab. Mungkin kita ada amalan yang mana amalan itu, ya Allah suka dengan amalan kita tak? Yang kita pun tak tahu, orang lain pun tak tahu kan. Kita biasa-biasa je lah. Allah bagi kita nikmat. Nah, cuba kau try tengok. Nikmat aku bagi ni okey tak? Kita bersyukur pula. Gunakan nikmat tu dengan baik. La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur dengan nikmat aku tambah lagi, bagi lagi. Try tengok, bagi tambah nikmat kan? Boleh handle tak? Boleh. Uish, bagus. Tambah lagi. Kan? Tu cara nikmat Allah Taala bagi. Jadi kita syukur pada nikmat yang sedikit, Allah akan tambah lagi. Nikmat tu menjadi banyak. Tapi bila kita ni jadi mulut lagi merungut ni, ini masalah. Kan? Merungut semua. Cuaca panas merungut, hujan pun merungut. Kan? Semua sebab tak kena tak? Itulah kita kan? Kan? Topik panas, panas lah. Mari sejuk-sejuk pula. Tak tahan sejuk pula kan? Itu maksudnya apa pun kita fikir semua datang pada Allah lah. Kan? Cuma cara kita nak uruskan macam mana kan? Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali ni membuat contoh. Seorang raja memberi hadiah kuda kepada rakyatnya. Maka dalam menerima nikmat pemberian hadiah ada 3 macam. Orang yang dapat hadiah dari raja ni kan. Yang pertamanya merasa gembira kerana ia mendapat sesuatu yang berguna dan berharga. Sebab kuda tu dia kenderaan. Ya, dia kenderaan. Sebab tu kita tengok dari segi kuda ni, kenapa kalau Rasulullah pun tak makan kuda tak, tapi unta makan kan. Unta, kami semua makan, kuda tak makan sebab kuda tu dia kenderaan. Ya. Tapi orang kata daging kuda tak sedap kan, tak tahulah. Tak pernah try pun. Kan? Tapi sebab dia kenderaan, sebab tu kenapa kuda tu tak dikorbankan, sebab tak termasuk dalam binatang korban pun. Padahal kalau kita ikutkan, kuda tu binatang ternakan. Kalau ikutkan lah. Tapi kenapa dia tak termasuk dalam kena korban? Kan? Sebab dia jadi kenderaan. Sebab sejenis kenderaan. Jadinya, yang pertamanya, golongan yang pertama ni merasa gembira kerana ia mendapat sesuatu yang berguna dan berharga sesuai dengan maksud tujuannya dan dapat menyampaikan hajat keinginannya. Kan? Dengan dia dapat kuda tadi, dia dapat memanfaatkan kuda tu lah. Kenderaan boleh, nak buat pergi ke ladang pun boleh, nak angkat kayu-kayu pun boleh, tak ada masalah lah. Orang yang sedemikian ini tidak memperhatikan raja sama sekali. Pandangannya hanya semata-mata pada kuda. Diberi raja atau mendapat di hutan, tiada beza baginya. Maksudnya kuda ni, kalau ditangkap kuda liar pun pada dia tak ada apa. Yang penting aku nak manfaat kuda ni. Aku nak ambil manfaat dari kuda ni tak. Tak apa nak bagi tu tak penting. Yang penting ni, ya, pada dia. Jadi dengan kuda tadi dia nampak nikmat pada kuda tersebut. Kan? Betul lah. Nah, macam kita pun dapat nikmat harta ke, kuasa ke, apa kita dapat, apa itu kita nampak. Ya. Ni golongan yang pertama lah. Yang keduanya, orang yang gembira bukan kerana kudanya tu, tetapi kerana merasa diberi, diingati, dikasihi oleh raja. Orang ini dapat membezakan antara pemberian raja dengan jika ia mendapat kuda tu di hutan. Itu beza dia. Ya, yang pertama dia tak kisah pun, yang penting kuda ni aku dapat manfaatkan dia. Yang kedua tak. Memang betul kuda tu boleh dapat di hutan, tetapi yang bagi ni raja. Yang main-main. Nah. Yang bagi ni raja tau. Beza dengan dapat yang di hutan tu. Ya, sebab kuda yang raja ni confirm kuda yang dah terpilih. Ya, kuda-kuda yang berkualiti tu dah confirm. Yang dapat di hutan belum tentu lagi. Lepas tu pula nak kena latih pula lagi nak bagi dia ni. Contohnya tu lah. Ya, maksudnya rezeki yang kita dapat dengan kita bersyukur pada Allah, dengan rezeki yang kita sangka atas usaha aku tak sama. Ya, rezeki yang kita dapat ini sebab aku yang usaha, aku yang kerja, sebab tu aku dapat. Kalau tak kerja, matilah korang, tak makan lah korang. Kalau ayah pun kau tak kerja ni, tak makan lah korang.
berbanding dia melihat bahawasanya nikmat rezeki itu Allah Ta'ala bagi, ya. Bukan pasti dia kata yang risau tak kerja pun tak apa, rezeki Allah bagi, bukan. Maksudnya ialah dia menghargai pemberian itu. Ni orang yang kedua tadi, ya. Beza kita dapat, kita rasa kita rezeki tu kita sendiri yang usaha dapat, berbeza dengan rezeki memang kita kerja tapi rezeki Allah bagi, ya. Lain jalan dia. Ini orang yang kedua. Dia melihat bahawasanya pada raja tersebut, bukan pada kuda di hutan tak. Yang ketiga pula, orang yang merasa gembira kerana dengan pemberian itu ia dapat menggunakan untuk lebih mendekat kepada raja sehingga dapat lebih meningkatkan kedudukannya di sisi raja, ya. Jadi atas kuda yang tadi dia beliau raja tadi, dia ambil jalan peluang untuk lebih dekat pada raja lah, kan. Jadinya dengan peluang tersebut maka dia akan dapat kedudukan yang baik lah. Sama ada dia nak berkhidmat dengan raja tersebut kan, macam mana kan. Tapi ini analogi yang dibuat oleh Imam Ghazali lah, kan. Ibaratnya gitu. Nikmat yang kita dapat ni kita gunakan untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita gunakan untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini analogi je raja, sebab raja pun manusia. Tapi bila kita tengok, bila mana kita nikmat kita dapat tu, kita belanjakan balik untuk agama Allah, kan. Di situlah adanya keberkatan. Di situnya an-namu, rezeki itu akan bercambah, dia akan bertambah. Di situlah, ya, saya sebut tadi keberkatan tak? Keberkatan itu jangan kita pandang hanya dari segi rezeki duit sahaja, ya. Keberkatan itu datang daripada kebahagiaan, kesihatan yang baik keluarga kita, itu benda berkat, kan. Benda berkat walaupun sedikit tetapi mencukupi. Sebab tu Allah Ta'ala tak jamin, tak janjikan kekayaan, tetapi Allah Ta'ala janjikan kecukupan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah Ta'ala akan buka jalan keluar bagi dia. Dia tak nampak jalan lain, apa dia fikir macam mana cara. Dia tak nampak, kan. Tapi dia bertakwa pada Allah, solat, jaga benda haram tak ambil, benda syubhah tinggalkan, jaga solat on time semua, kan. Allah Ta'ala akan buka jalan bagi dia. Dia akan nampak jalan tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia tanpa dihitung ataupun tanpa disangka-sangka dah banyak. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka sudah cukup, kan. Cukup baginya, kan. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah SWT ni dia menyampaikan semua apa yang dia punya arahan dia setiap perkara ni, kan. Apa lagi? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu mengikut kadarnya. Setiap orang dah ada ketetapan rezeki dah. Rezeki kita tak sama. Bila rezeki kita habis, maka ajal pun sampai. Saintis dia buat kajian tentang air laut, ya. Rupanya air laut ni teori dia kaji, kan. Dia kata air laut yang dia ada di bumi ni tak pernah berkurang daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Nuh lagi tu. Cuma dia bertukar dalam bentuk ais, dia bertukar dalam bentuk uap. Ni kadarnya sama sahaja. Dia punya kadar air tu, air laut di atas bumi. Maksudnya tak mana-mana pun. Dia recycle balik macam tu je. Tak adalah air laut ni naik sampai ke planet Mars, tak ada sampai. Dia dalam sekitar tu je. Daripada dulu sampai hari ni sama je kadar dia, kan. Tak lebih tak kurang, kan. Cuma dalam bentuk berbeza. Sama dalam bentuk uap, dalam bentuk ais di kutub utara tu, ya, dalam bentuk air, ya, jadi itu, ya. Allah Ta'ala buat tu mengikut kadarnya. Allah Ta'ala uji juga mengikut kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan sesuatu tu kata hambanya, melainkan dengan kesanggupan yang dipikul oleh hambanya. Sebab tu kita jangan duk kata kalau kita ni uji dengan rasa berat, kita letak
Aku punya ujian teruk pada Nabi. Otak dia. Kan? Celah mana kau kata teruk pada Nabi ni? Nabi tu sampaikan dakwah bukan sekadar dia kena hina tu memang normal lah. Kalau ada orang biasa lah, kalau jual barang kena hina lah. Tetapi Nabi ni korbankan jiwa dia untuk agama tanpa ada sebarang keuntungan duniawi pun. Kita sanggup buat macam tu ke? Tanpa ada keuntungan duniawi pun. Ni kadang-kadang kita berceramah kan ada tak masyhur tak? Kadang-kadang buat apa benda ada tak masyhur kan? Tak ada. Semata-mata itu je. Pergi ke Taif tu kan, pergi ke mana dakwah untuk sampaikan. Sebab Nabi nampak kepentingan agama ni mengatasi kepentingan duniawi tu. Betul Rasulullah sanggup pergi Taif walau kena baling batu pun, kena hina, kena maki tak. Rasulullah tetap menghadapinya. Kan? Rasulullah bukan jual barang. Kan? Rasulullah bawa agama ni, nak sampaikan agama. Agama ni yang mana orang tak tahu nilai agama tu macam mana. Tetapi kalau dia dah dapat agama tu, dia tak tinggal lah. Sebab dia tahu nikmat agama. Sayyidina Umar, bila dia dapat Islam je, dia kata, ya Allah. Dia rasa apa tau? Nikmat. Kita ni nak cerita nikmat tentang agama ni mungkin kita tak pernah reti kot. Sebab yalah, kita pun memang beranak-beranak memang dah Islam dah. Sebab beranak pun dah agama Islam kan. Tapi orang yang bukan Islam, dia dapat nikmat Islam tu, dia dapat buat dua perbandingan. Zaman dia jahiliah dengan zaman dia dapat nikmat Islam. Cuma kita ni beruntung mungkin segi amanan kita lah. Kalau tak beramal juga rugi sama juga kan. Itu kan. Bila dia dapat nikmat agama ni, ya Allah. Padahal kalau ikutkan lah, bagus lagi lah kau duduk zaman dulu. Sebab tak payah semayang, tak payah baca Quran, tak payah puasa, tak boleh makan di bulan Ramadan, boleh hantar dia, tak payah kan. Kau makan daging haram pun orang tak hesah pun, bukan dia orang heran lah. Kalau ikutkan lah kan, konok lagi lah duduk dalam suasana macam tu. Sebab orang tak ada batasan, ikut suka dia. Nak minum arak, nak bilang tak kau punya hal lah. Tapi kenapa dia bila dia duduk dalam Islam yang mana penuh dengan halangan ni, tak boleh minum arak, zina, tak boleh judi, tak boleh semua tak boleh kan. Tapi apa yang dia rasa nikmat kan? Sebab bila kita pegang dengan agama, Allah campakkan dalam hati kita sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Duduk dalam agama, beramal dengan agama, seronok. Kita rasa ketenangan yang sukar digambarkan. Lepas tu beritahu anak-anak ke suami siapa penjenihan dia nak semayang, bagi tu suruh paksa dia semayang. Kan dia suruh dia semayang. Kan? Sebab semayang itu membina jambatan untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bina dulu kita punya network kita. Networking kita bina dengan Allah. Orang yang jaga semayang ni Allah Taala jaga dia. Kan? Sebab dia dah bina hubungan tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila orang yang tak solat ini, dia terputus hubungan dengan Allah. Jadi bila terputus hubungan dengan Allah, Allah tak tahu kan? Kita tuan-tuan, anak kita dah kerja di luar, daripada Melaka ke, kerja kat luar negeri tak. Tiba-tiba satu hari call tak dapat, WhatsApp tak dapat, semua tak dapat. Tak usah hati ke? Kan? Punya sesuatu apa dia jadi kat abang kau ni, ya Allah, tak tahulah, mak call pada pagi tadi, tak angkat-angkat. Ni tak punya resah kan? Sebab hubungan dah terputus. Tapi kalau ada hubungan tu, duduk celah-celah mana, Kutub Utara, Amerika apa semua, bila ada jaringan networking tu lah, call, kak buat apa ni? Oh ni, tengah ni, baru balik kuliah, sekarang ni, lega anak aku dah. Itu antara kita sesama manusia. Ini dengan Allah Ta'ala. Jadi nak jaga networking dengan Allah, jaga solat lah. Tu penting. Sebab tu kena bertegas dalam bab solat ni. Kena bertegas. Jangan kita pandang bahawa solat ni sekadar buat je lah 5 waktu, tak kan. Dia networking kita dengan Allah SWT. Sebab tu para Nabi, orang-orang soleh, bila dia nakkan sesuatu, dia akan solat dulu. Solat sunat 2 rakaat, minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau kami sembah. Sembah dulu. Ibadat dulu lah maksudnya. Dan lepas minta buat ibadat, minta apa yang kita inginkan. Solat sunat 2 rakaat, minta pada Allah. Kan? Hikmah yang ke-293. Wa qad awha Allahu ila Dawud alaihi salam. Qul lis-siddiqina bi falyafrahu wa bi dzikri
fala yatana'amu ya. Yang ini Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, katakan kepada orang-orang siddiqin. Siapakah orang siddiqin? Orang yang siddiq ni itu terjemahannya orang yang membenarkan agama, ya. Orang yang siddiq inilah, ya. Dengan aku mereka hendaknya bersenang gembira, dan dengan berzikir menyebut namaku hendaknya mereka merasa nikmat. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam supaya menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang benar-benar dalam iman. Ini siddiqin, yang mana kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia diberi gelar As-Siddiq? Dia banyak pengertian. Antaranya As-Siddiq ini ialah apa saja yang datang dari perintah agama dia tak persoalkan pun. Macam Abu Bakar Siddiq kan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, orang cerita pada dia, kau percaya tak kalau ada orang kata dia pergi semalam, dia naik ke langit, lepas tu malam dia kata daripada Masjidil Haram dia pergi ke Masjid Aqsa tau, daripada Masjid Aqsa tu dia naik pula ke langit tu, dah naik ke langit tu dia turun, dia pergi balik Masjidil Haram, pagi ni sampai sini. Kau percaya tak kalau orang tu cakap? Abu Bakar dia tak tolak dulu, dia tak tolak mentah-mentah, dia lidik dulu, siapa yang cakap ni, siapa yang cakap kan? Muhammad yang cakap. Kalau Muhammad yang cakap, lebih pada tu aku percaya. Sebab dia mana pernah bohong. Sebab nama Rasulullah ni pada zaman jahiliah dia lagi, Rasulullah telah diberi gelaran Al-Amin, mana pernah bohong. Engkau pun tahu kan, dia mana pernah bohong. Tambah hari ni lagi lah, ya, kalau macam tu, kalau dia apa saja berita datang daripada Muhammad, lebih daripada tu aku percaya. Ya, bukan takat yang ni. Tu lah Siddiq, yang mana dia tak ragu-ragu, datang perintah buat, tak banyak soal, kan? Macam kita lah, kita nak jadi As-Siddiq ini ialah masuk waktu tak payah nak soalkan lagi dah. Allah, nak semayang lagi ya lu. Ni bulan Ramadan nak mari lagi 2 minggu ni dah. Aduh, susahnya hati, mana pot aku nak cari lepas ni, ya Allah, kan? Member dah kurang seorang sebab kena transfer pergi tempat lain, tinggal 4 orang. Dulu 5 orang, hari Senin, Selasa, Rabu jadual seorang sekali pergi kedai mamak, kan? Geng-geng pasir hitam lah, kan? Dah kurang member seorang, nak cari member baru susah, kan? Ni lah member 100 jiwa yang pegang rahsia ni tak. Susah hati dia bila datang bulan Ramadan, kan? Ya. Jadi orang yang siddiqin ini dia tak sonok lagi nak tunggu bulan Ramadan mari, kan? Sonok sebab apa? Bulan Ramadan ni pesta ibadah. Hatta tidur pun nak ibadah. Seronok aku tidur. Tidur ibadah tu, tidur sunat Qailulah dekat-dekat Zuhur. Lepas Zuhur sekejap, engkau bantai Zuhur sampai Maghrib, bangun-bangun dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ke dapur minum. Tu bukan lagi dah ibadah tu, dah jadi dosa haram dah. Zuhur mana, asar mana. Nak dah pagi petang kan. Tidur ibadah tu tidurnya sekejap-sekejap macam tu lah. Sebab puasa ni, daripada kita mula puasa sampai ke mana tu ibadah je. Panjang tu kita ibadah saja, buat apa semua ibadah. Semua dikira sebagai ibadah. Benda-benda harus kita buat menjadi ibadah semua dah. Ya, buat benda haram tak ada ibadah, halal tak. Benda-benda harus kita buat menjadi ibadah. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud AS supaya menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang benar-benar dalam iman percaya kepada Allah, supaya mereka hanya senang kepada Allah, tidak pada lain-lainnya. Maksudnya tidak mensyirikkan Allah lah, hanya menyembah Allah semata-mata, dan supaya mereka merasakan nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zikir itu yang kita selalu sebut zikir sebab di zikir lidah kita lah, subhanallah, subhanallah, itu zikir. Zikir hati kita macam mana kita memandang satu, semua nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang datang semua ada Allah Ta'ala. Itu perbuatan kita, zikir dari segi perbuatan, kita tak buatlah benda-benda haram. Jauhkan diri daripada benda-benda haram, benda-benda maksiat ni kita jauhkan lah.
Buatlah benda-benda yang baik. Itu dalam bentuk zikir anggota badan kita. Ya, yang kita faham bila sebut zikir lidah ya, subhanallah 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 lah. Betul, la ilaha illallah yang selalu yang la ilaha illallah, itu yang kita faham kan. Itu satu. Lagi dua mana? Zikir hati kita. Nah, ni hati duk suuzon, sangka buruk orang kan. Semua orang tak betul ni tentang pada hati. Tu saya kata tadi. Bila orang tu dia tak jaga agama, maka hati dia tak tentram. Bila hati dia tak tentram, tengok orang semua tak kena. Semua tengok muka orang semua tak kena. Dia seorang je lah betul. Sebab hati tak nak cantik. Jadi bila sebab hati tak nak cantik, dia bukan kira siapa. Sebab kita ni semua hamba Allah. Jadi hamba Allah ni sama isi Allah SWT. Kan? Jadinya Allah tengok siapa yang bertakwa. Itu baru ada nilai. Tak kira dia ustaz ke siapa pun, ustazah ke siapa pun, itu yang dia. Itu cuma amanah yang diberikan kepada engkau. Cuma Allah tengok yang membezakan ialah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang membezakan kita, tuan. Tak kira lah yang bercakap depan ni pun sama je. Kalau tak ada sifat takwa, sama dia juga. Tak ada beza pun. Sebab yang mulia sisi Allah hanya orang bertakwa. Jadi bila sebut orang bertakwa ini bukan hanya pada orang agama sahaja, ya. Semua orang layak dapat. Sebab syurga Allah tu untuk semua, ya. Untuk semua mana? Mereka yang bertakwa. Macam mana nak takwa? Tak kira lah ikut background dia lah. Kan? Orang berilmu, cara orang berilmu lah. Kalau orang awam, cara orang awam lah. Layak juga syurga bagi dia, bukan dia tak layak. Ya, masing-masing punya bahagian lah. Ya, makanya itulah nak beritahu dah. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Daud AS. Kemudian yang hikmah yang ke-294, wallahu yaj'alu farahana wa iyyakum bihi wa birrada minhu wa an yaj'alana min ahlil fahmi anhu wa an la yaj'alha minal ghafilin wa an yasluka bina masalikal muttaqina bimannihi wa karamihi. Amin. Semoga Allah menjadikan kesenangan, kegembiraan kami dan kamu dengan Allah dan dengan rela, dengan redha terhadap apa-apa yang dari Allah. Apa sahaja yang datang pada Allah ni kita redha. Kadang-kadang kita cakap bab-bab redha ni kan, boleh lah senang. Dapat rezeki tak redha, rela tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Dengan kehilangan orang yang tersayang tau. Meninggal. Hilang duit. Kan? Toyol curi, tak ikat dia, betul? Lain kali ikatlah duit tu. Bila ikat duit, toyol mana tahu dia 50, dia 10. Sebab toyol di tuan dia dah ajar. Kau nampak duit merah, kau putih. Kau nampak duit ungu, kau ambil. Jadi kita ikat dia. Ni dia pun pening. Macam mana? Toyol kan luar bendul. Ya, orang kata lah. Kan? Jadi ikat duit tu. Ya. Apa saja musibah ke nikmat kita dapat, kita redha. Ini orang, ya, orang yang redha dalam dapat nikmat normal, tak ada hal lah. Siapa yang tak redha tak? Ya. Tapi yang redha bila kita kehilangan. Kita rasa kata kita macam, takkan boleh hilang macam ni tak. Jadinya orang kata redha dalam ditimpa musibah itu. Sekiranya kita redha bahawasanya Allah nak uji kita demikian. Kadang-kadang kita kata, kenapa Allah Ta'ala uji aku terus sangat macam ni ya? Kita tak tahu kita pada yang Allah Ta'ala uji teruk tak teruk. Kan? Pada kita mungkin kita rasa teruk lah. Tapi Allah dah janji kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji seorang tu melebihi kesanggupan yang dia dapat terima dengan ujian yang diberilah. Kan? Sebab itulah kenapa orang lelaki tak boleh beranak, orang perempuan yang boleh beranak. Kan? Boleh melahirkan kan? Sebab orang lelaki tak sanggup. Kan? Manja lebih tak? Jadi tu beza dia, semangat keibuan tu. Kan? Jadi tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dah. Memang Allah Ta'ala bagi dah ujian tu untuk masing-masing. Ya? Memang tak sanggup punya kan. Tapi bila kita redha dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi ni, ya, sebenarnya Allah dah simpan dah benda yang baik-baik untuk kita. Engkau redha dengan kehilangan, aku gantikan dengan benda lain.
Sebab tu bila kita sebut doa, kenapa doa kadang-kadang kita mengeluh tak? Aku doa punya lama tak dapat. Jangan risaulah. Sebab doa tu Allah Ta'ala dah jamin. Udu'uni astajib lakum. Kau minta kepada aku, nescaya aku kenankan. Confirm dapat. Cuma waktunya itu atas ilmu Allah. Pada kita, aku doa hari ini hari juga dapat. Itu jam juga dia nak kan. Walaupun balik kurang dalam tempoh 2-3 hari ke dalam bulan ni lah maksudnya. Itu pada kita. Tapi pada Allah tidak. Aku confirm tetap akan bagi pada engkau. Itu kau jangan risau lah. Tonton lah. Cuma mengikut keperluan engkau. Sebab Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu dan bukan apa yang kita hendak. Kita pun belajar kan. Kita antara keperluan dengan kehendak. Pada kita mungkin itu satu keperluan. Tapi pada Allah tak. Engkau perlukan benda ni. Engkau tak perlukan kekayaan, tapi engkau perlukan kebahagiaan. Nak? Engkau tak perlukan kepada suasana ke apa semua tak. Tapi yang penting kau ada anak-anak yang baik, isteri yang solehah. Ini yang kau perlukan. Engkau tak perlukan rumah yang besar-besar. Rumah kecil pun okey. Yang penting setiap kali balik anak-anak dah melompat depan pintu. Ayah balik seronok kan. Tunggu dengar bunyi motor berapa pintu rumah dah buka, dah beratur dah. Kan? Seronok ni tuan. Kita rasa nikmat tu kan. Padahal pada kita punya penat ni, ya, balik kerja nak, walaupun lepas tu dia bahagia tu sekejap je, lepas tu bergaduh kan. Masuk rumah je bergaduh kan. Ada, ya Allah seleranya rumah. Tu jam kan. Dia bahagia sekejap. Tapi kawan-kawan bila kita balik pada kerja tu, tengok anak-anak, Allah lapang hati tu. Bukan nak rumah. Daripada rumah besar, balik-balik, buka pintu, Assalamualaikum. Seorang dalam rumah. Rumah sampai 6 pintu, bilik sampai 6, 7, 8 bilik. Rumah 2 tingkat. Masuk tak ada orang. Semua bukan dah keluar dah. Kan? Sebab tu yang atur kehidupan kita ni Allah SWT. Yang tahu apa yang kita perlu Allah Ta'ala. Kita kerja minta, tak ada masalah. Kerja kita minta kan. Sebab yang kita minta tu kadang-kadang, betul, kita minta kadang benda tu kehendak. Minta je lah, dah kita hendak kan. Tapi yang meluluskannya Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang, ya, benda tu tak dapat di dunia, Allah simpan di akhirat. Itu pasti. Sebab tu bila mana orang yang mana dia di dunia minta tak dapat, tapi dia tak putus asa sebab dia yakin janji Allah tu pasti mesti dapat. Kan? Di akhirat esok orang yang mana dia berdoa tak dapat di dunia, Allah akan tunjukkan, ini dia ganjaran pahala yang kau minta di dunia kau tak dapat, aku gantikan di hari akhirat. Itu jangan tengok, ya Allah seronok kalau macam ni, kau tahu kau tak kabulkan langsung doa aku pun tak apa dah. Simpan semua pergi akhirat, tak ada masalah kan. Itu kata. Sebab yang mengatur perjalanan hidup kita Allah SWT. Sebab tu kita kena beriman pada qada dan qadar. Sebab tu ada dalam rukun iman. Sebab tu bila orang tak boleh terima qada dan qadar, dia dah putus asa, pada dia dah tak ada kehidupan. Lalah pergi mana? Pergi ke nyambatan, tengok bawah ada air, terjun soalan. Dia ingat benda tu benda main-main, ya? Melawan takdir Allah SWT. Ada orang kata dah macam mana, dah takdir dia mati macam tu, dia yang pilih. Dia yang pilih macam tu. Contohlah tuan-tuan, kan? Kita dia tahu kan, ya, kita letak racun kat depan dah. Ada orang sampai nak mati hari ni sebab minum racun. Bagi orang tak minum macam mana? Dia kata dia sayang nyawa lagi kan? Allah tak tentukan aku mati dalam keadaan macam ni. Sebab dia ada pilihan. Dia ada pilihan. Tapi bila mana sampai ajal, betul lah tu. Itu ilmu Allah, kita tak tahu. Kan? Tapi dia ada pilihan. Kan? Jadi tu lah. Kemudian ni semoga Allah menjadikan kami tadi tak? Semoga Allah menjadikan kita ni semua ni daripada golongan yang mana mengerti segala sesuatu daripada Allah. Ya, kita kena ingat yang tu. Apa saja datang semua daripada Allah. Tentu ada orang sebut kadang yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala keburukan itu pada diri saya sendiri. Betul ke tu? Saya ni kalau ikut Al-Quran betul. Betul, keburukan pun datang pada Allah. Tetapi pilihan kita.
Allah Ta'ala wahadainahun najdain, kami tunjukkan pada mereka ada dua jalan. Maksudnya Allah Ta'ala perintah kita ikut jalan yang baik, jalan yang sebelah kanan ni, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, masuk geng-geng golongan kanan. Allah tak suruh kita masuk golongan kiri, haluan kiri tak suruh. Tapi bila mana dia tak nak pilih golongan kanan, apa pilihan dia? Dia masuk kiri. Dua tu je lah. Betul, dalam hati kita ni dia dua benda, tak ada kebaikan, keburukan. Dia tak mari tengah-tengah ni. Dah, betul, nak kena kosongkan hati, masukkan benda yang baik-baik. Itu kena ingat yang tu. Jadi bukanlah bermakna bila keburukan tu juga Allah diizinkan, bukan. Engkau yang pilih. Aku tak suruh pun kau buat jahat. Ya, Allah tak suruh pun buat jahat. Allah suruh buat benda yang baik-baik. Tapi bila kita tak nak buat benda baik, kita pilih kejahatan. Itu jelah, kita yang pilih. Ya. Dan jangan menjadikan kami dari golongan orang yang ghafil. Ini orang yang lalai. Dan semoga Allah menjadikan kami di jalanan orang-orang muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dengan kurnia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bertakwa dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sentiasa hati kita ni rasa bahawasanya semua kita kata kepada Allah je lah. Itu je lah. Kan? Nak mula pekerjaan, kan? Raihan nak buat nasyid dimulakan dengan bismillah, kan? Sebut nama Allah. Mulakan dengan benda yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan bagi keselamatan. Tak? Tuan-tuan nak selesai hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kini dilanjutkan dengan munajat dan doa-doa. Ya, wallahu taala alam. Dan tengoklah nanti, tengok macam doa ni kita nak, sebab dia semua dalam pada saya lah, ni semua dalam untuk usul doa sahaja. Ya, kita nak baca-baca pun boleh, semuanya huraian itu semua dalam bentuk doa lah. Kan? Sebab dia doa ini dia tak termasuklah dalam hikam ini lah. Tapi tengoklah nanti. Ya, kalau kita nak bincang ataupun kita nak buka kitab baru ke, ataupun nak sambung kitab lama kan, nanti kita bincang imam lah macam mana. Ya. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT. Sekarang kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al jama' hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.